Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Dan malam ini juga kita sudah masuk malam yang keempat bulan Rajab. Dan biasanya bulan Rajab kita perbanyakkan doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan panjangkanlah umur kami ya Allah, kerana kita makin merindui kedatangan Ramadan yang insya-Allah lebih kurang dalam tak sampai 2 bulan lagi. Dan bulan Rajab salah satu daripada bulan haram. Bulan haram dengan makna bulan yang terhormat, bulan yang mulia. Selain daripada bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan Muharram, juga bulan Rajab. Dan sebahagian riwayat menyebut amalan-amalan soleh, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kena sebut juga dosa-dosa, perkara-perkara maksiat, benda-benda haram yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ada disebut riwayatnya akan digandakan dosa-dosanya, balasannya oleh Allah Ta'ala. Wa'iyadzubillah. Jadi insya-Allah sempena kedatangan bulan Rajab, perbanyakkan doa, Allah berkati kita bulan Rajab, Allah panjangkan umur kita sehingga ke Sya'ban dan sehingga ke Ramadan. Dan sama-sama kita perbanyakkan amal-amal soleh, semoga dikira pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Pada tuan-tuan, pada malam ini kita tengok, saya mohon ditukar sedikit jadual. Kalau ikutkan kuliah maghrib baca kitab akidah, malam ni saya bawa kitab istighfar. Kitab akidah kita baca pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Saya nak habiskan sikit lagi kitab istighfar, kelebihan fadilat istighfar yang dikumpulkan oleh penulis kitab ini supaya kita perbanyakkan istighfar. Dan semoga istighfar kita diterima oleh Allah, iaitu permohonan keampunan, Allah ampunkan, dan taubat kita diterima insya-Allah. Baik, tajuk berkaitan dengan istighfar bab yang ke-25, iaitu istighfar dan tasbih selesai sesuatu majlis. Istighfar dan juga ada di situ tasbih. Maknanya digandingkan dua perkara di situ, istighfar dan tasbih. Istighfar bahasa Arab, tasbih pun bahasa Arab. Kalau bahasa Melayunya apa? Minta ampun dan memuji Allah. Minta ampun, istighfar, minta ampun, tasbih, memuji ataupun menyucikan Allah. Menyucikan Allah daripada segala perkara-perkara yang tidak layak, yang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin letakkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tasbih. Tasbih dan istighfar digandingkan bila tu? Apabila selesai berada dalam sesuatu majlis. Dan pastikan majlis itu walaupun majlis itu majlis ilmu sekalipun, memanglah
benda yang kita kata majlis maksiat memang tak masuk lah. Sebab kita awal-awal lagi kita letakkan diri kita tidak boleh berada dalam majlis maksiat. Tak boleh berada dalam majlis maksiat. Kalau betul lah terang-terang benda tu maksiat. Contohnya majlis percampuran lelaki perempuan dalam satu tempat. Majlis yang lara. Tak, maka itu majlis maksiat. Tiba-tiba kita pergi, lalu kita kata tak apalah, nanti nak balik sekarang kita tasbih lah, istighfar lah, tak boleh. Tak, tidak diajar macam tu. Jadi sudah tentulah majlisnya majlis yang halal, termasuk majlis ilmu. Barangkali dalam majlis ilmu tu ada lalai lekanya, ada kesalahannya, ada dosa-dosa penceramahnya, ada tersasul penceramahnya, ada perkataan-perkataan yang tak sepatut keluar, maka majlis apa pun, program apa pun, akhirilah dengan tasbih. Dan dia ada nama khusus ni, dia panggil tasbih kifarah. Tasbih kifarah. Apa maksud kifarah? Penghapus. Tasbih dan istighfar yang menghapuskan dosa-dosa kesalahan yang sekiranya ada dalam program tersebut ataupun majlis tersebut, selama mana ia berlaku kesalahan dan dosa itu ditutup dengan tasbih, kafarah dan istighfar, insya-Allah akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita baca sedikit apa disebut oleh Syekh tuan punya kitab ini, dipetik daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir juzuk yang ke-9 halaman yang ke-6, daripada Abu Barzah Al-Aslami. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafarah, penghapus dosa, ialah seorang hamba berkata. Ni kafarah penghapus dosa. Seorang hamba berkata, hamba di sini makna hamba Allah, apabila selesainya majlis. Ini semua orang hafal lah. Rasanya tuan-tuan pun semua dah hafal. Kalau tak hafal, rugilah. Kalau tak hafal, belum terlambat untuk hafal. Tapi rasanya semua orang dah hafal. Ini tasbih ni, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia ada berapa perkara tu? Pertama tasbih, yang kedua syahadah, yang ketiga istighfar. Sebenarnya ada lagi yang ketiga tu, syahadah. Syahadah mana apa? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 3 perkara, bukan 2 tak. Tajuknya 2 tapi hakikatnya lafaz dalam tasbih itu ada 3 perkara. Yang pertama tasbih, subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, dengan penuh kepujiannya, bertasbih. Tasbih ni amalan yang dilakukan oleh semua makhluk. Quran sebut. Dia bukan solat. Kalau solat manusia ada solat tak? Pokok dia tak solat. Tak, batu-batu dia tak solat. Ikan kat laut dia tak solat. Burung kat udara tak solat. Tapi kalau kita tasbih, yusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Allah dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Isra, tusabbihu lahus samawati sab'u. Langit 7 lapis tu bertasbih. Langit 7 lapis tu tak wajib pada dia tasbih. Tak wajib pada dia semayang. Memang dia tak semayang pun. Tak, tapi Allah kata bertasbih kepada Allah, memuji Allah 7 lapis langit. Apa lagi? Wal ardu, planet bumi. Wa man fihinna, dan makhluk-makhluk yang ada padanya. Di langit, di bumi, bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu benda pun kata Allah melainkan dia bertasbih. Walakin, tetapi la tafqahuna tasbihahum. Kamu tak faham tasbih. Tak faham tasbih dia. Pokok macam mana dia bertasbih? Kamu tak faham lah. Batu-batu, burung-burung di udara, ikan di lautan, angin yang bertiup, ada tasbihnya, ada cara tasbih memuji Allah, tapi kita tak tahu. Sebab tu malulah kita. Insan, manusia yang berakal dan dimukallafkan kepada kita dosa pahala, tiba-tiba malah bertasbih. Sedangkan makhluk lain tak ada akal pun, tidak mukallaf pun. Tidak mukallaf makna tak dikira dosa pahala pun.
Kalau tak bertasbih pun tak apa. Allah tak suruh dia bertasbih. Dah lah tak ada akal. Gunung gana, bukit bukau bertasbih kepada Allah. Maka malulah kita manusia yang diberikan akal dan ditaklifkan, dimukallafkan, kita mukallaf. Tiba-tiba kita tak bertasbih kepada Allah. Malah nak bertasbih. Nak subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali lepas solat tu kadang-kadang pilih-pilih pula. Setengah imam, bukan imam kat sini lah. Bukan imam kat sini tak ada masalah. Pemerhatian saya, imam-imam tempat lain. Setengah-setengah dia pilih pula. Subhanallah, subhanallah 33 kali hanya pada solat yang jahar. Solat jahar mana apa? Solat yang baca kuat. Subuh, maghrib, isyak. Zuhur, asar tak ada. Kenapa? Mungkin sibuk ke apa. Tak. Ada orang tanya, ustaz, macam mana kalau imam dia tak baca tasbih? Sebenarnya keterikatan kita dengan imam hanya pada ketika solat berakhir dengan salam. Itu kena tahu. Keterikatan kita dengan imam. Kontrak kita terikut dengan imam. Ni ramai tak tahu lagi ni. Kontrak kita wajib ikut imam hanya daripada takbir Allahu Akbar sehingga berakhirnya salat. Berakhir salat makna Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kalau imam nak cabut, suka hati dia lah. Tapi tak buat lah macam tu dah. Mungkin imam nak cepat, ada dia sekadar Al-Fatihah, dia sekadar ayat kursi. Kita buat hal kita lah. Tak semestinya imam. Kadang-kadang ada benda imam buat, bacaan imam tidak sunnah. Bacaan imam tidak sunnah. Kita boleh je tak ikut. Contoh, saya pernah semayang, saya sebagai makmum. Imam lepas semayang dia baca hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Itu tidak sunnah. Maka tak apalah, tak dia lah dia buat benda yang bukan sunnah. Kita sebagai makmum tak semestinya kita ikut. Kita buat sunnah. Istighfar sunnah, ayat kursi sunnah, la ilaha illallah sunnah, termasuk tasbih 33 kali sunnah. Tak. Ni kadang-kadang makmum dia ingat mentang-mentang jadi makmum sampai berdoa tu ikut imam. Dah. Tidak. Sekiranya ikut imam boleh juga, bukanlah dilarang ikut imam sampai doa, tapi dari segi sunnahnya. Sebab kalau imam buat perkara-perkara yang menyalahi sunnah. Contoh, ini guru saya, Dr. Abdul Basit, dia tegur, iaitu bacaan surah Al-Mulku selepas isyak. Wallahu alam, saya tak pasti masjid ni buat tak, tapi kebanyakan buatlah. Dr. Abdul Basit ni, dia pernah datang ke Teluk Intan, Masjid Nurul Hijrah kalau tak silap saya. Dia tegur, boleh, silakanlah nak baca Al-Mulku, tapi jangan sampai meninggalkan sunnah selepas solat. Sebab setengah-setengah masjid, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil Al-Mulku baca. Mana istighfarnya? Mana ayat kursinya? Yang sunnah yang dia panggil apa? Muqayyad. Muqayyad mana apa? Terikat. Al-Mulku sunnah tidak terikat. Mana kata malam karang nak tidur pun boleh. Balik rumah, cuma orang kita kadang-kadang balik rumah ni buka TV dah. Itu dah masalah dia dah. Balik rumah, jumpa anak, jumpa orang rumah, jumpa isteri, makan, melepak kedai kopi, udah lebur. Sebab tu baca cepat. Tapi nak ceritanya sunnah tu ditinggalkan, yang taqyid, yang ditakyidkan, yang dimuqayyadkan. Apa makna taqyid muqayyad? Yang terikat dengan waktu. Itu waktu apa? Waktu selepas salam. Selepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tak ada Al-Mulku. Dia ada istighfar, dia ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dia ada tasbih 3 kali. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Mulku. Al-Mulku tu dia tak terikat dengan waktu. Nak tidur, sambil-sambil nak tidur boleh.
Tu sebab tu Dr. Abdul Basit dia tegur benda ni. Hak mana nak terima, terima. Boleh ubah. Hak mana tak terima, suka hati dia lah. Jawablah hadapan Allah nanti tentang bab mengamalkan sunnah. Jadi tasbih adalah amalan yang dilakukan oleh semua makhluk. Wa in min syai' illa, tidak ada satu perkara, satu benda pun kata Allah kecuali bertasbih. Cuma kita tak faham. Ada walakin la tafqahuna tasbihum, cara masing-masing bertasbih. Jadi tasbih kita yang diajar oleh Nabi sama ada subhanallah ataupun subhanakallahumma wa bihamdika. Yang ni namanya tasbih kafarah. Selesai majlis. Kemudian yang kedua, asyhadu an la ilaha illa anta, tu apa dia tu? Tu syahadah. Syahadah. Semalam ada orang duk viral dalam grup WhatsApp. Ada artis perempuan dia menyanyi lagu. Lagu tu ceritanya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Balqis. Dalam lirik lagu tu ada perkataan syahadah. Artis perempuan Melayu, tapi dia nyanyi pakai skirt pendek. Ini satu penghinaan. Tapi dah jahil, nak buat macam mana? Orang duk kongsi video tu. Tak nak sebutlah nama siapa. Ni saya tak kenal juga yang muda-muda ni, artis-artis muda ni. Zaman saya bukan zaman nama dia lah. Zaman tuan-tuan lagi lah. Zaman tuan-tuan lagi lah tak kenal. Tapi artis Melayu, perempuan, Islam, nyanyi lagu cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Balqis. Ada tak dalam Quran? Ada, surah An-Naml. Lalu dijadikan lirik lagu, ada perkataan syahadah. Tapi duk gelek-gelek, duk goyang-goyang punggung dengan skirt pendeknya, dengan dadah auratnya, dengan campur lelaki perempuannya. Maksiat pula kat situ, penghinaan kepada kisah tu. Mu tahu tak apa menyanyi tu? Ini masalah jahil. Syahadah bukan boleh buat main-main macam tu. Tak? Syahadah, apa makna syahadah? Bahasa Arab, Melayu kata, tukar pada Melayu, penyaksian. Kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illa anta. Orang tanya, Ustaz, kenapa tak sebut asyhadu an la ilaha illallah? Sama juga, sama. Tetapi kini kita kenapa sebut anta? Dah Nabi sebut anta, mudah jawapannya. Jawapannya mudah. Kenapa Ustaz asyhadu an la ilaha illa anta, bukan asyhadu an la ilaha illallah? Sebab sunnahnya ialah, apa makna sunnah? Ikut Nabi. Sebiji. Kalau kita kata tukar pun tak apa Ustaz, sama je. Anta tu kamu tu Allah. Boleh tak tukar? Dari segi makna sama je. Asyhadu an la ilaha illa anta. Kita pun nak tukar asyhadu an la ilaha illallah. Boleh? Jawab dia, tak boleh, kerana kamu telah mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun maksud dia sama. Tak? Tu kena faham makna sunnah. Jadi Nabi kata anta lah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nabi ajar kita. Maka kita sebagai umat Muhammad yang beriman dengan Nabi, yang nak mengaku umat Nabi, yang betul-betul nak pahala sunnah, sebiji kita tiru. Jangan ada ubah-ubah walaupun maknanya sama. Jadi itu syahadah, asyhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada, aku bersaksi ya Allah, tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Dan yang ketiga ditutup dengan istighfar. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon padamu keampunan dan aku bertaubat kepadamu. Ini namanya apa? Tasbih kafarah. Yang dah hafal, teruskan beramal. Yang belum hafal, boleh mula hafal. Setiap kali kita berada dalam majlis, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Cuma suratul asri itu dia tidak sahih lah, dia tidak sepakat, ulama tak sepakat. Tapi ulama sepakat, yang ni sepakat. Yang ni sahih, ditutup dengan tasbih kafarah. Wal asri dia tidak ada kesepakatan ulama, kerana tidak ada dalil yang kuat untuk menyokong bacaan tersebut. Apabila kita berada dalam satu majlis, sudah tentu berlaku perkara-perkara yang berkait dengan dosa dalam perbualan kita. Kadang-kadang majlis apa pula? Majlis kenduri. Boleh balik kenduri. On the way balik kenduri. Tak, salam dengan tuan rumah, bagi sampul pun dah bagi dah, salam pun dah salam dah, nak makan pun dah kenyang, nak balik rumah dia pun teringat, aku tadi majlis kenduri tadi, majlis juga dah.
Mungkin ada perkara-perkara yang dosa, mungkin terpandang aurat pengantin, mungkin pengantinnya make upnya macam-macam lah. Mungkin cakap di meja makan dengan tetamu-tetamu, cakap benda-benda yang lara, benda-benda mengata orang, mengumpat orang. Maka boleh tak kita nak baca? Boleh. Majlis juga. Majlis apa? Majlis kenduri. Walimah. Walimah itu sunnah. Walimatul urus itu sunnah. Berkenduri, mengiklankan perkahwinan. Itu sunnah. Cuma yang masyarakat kita ni udah gugur kesunnahannya. Kerana bercampur dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Campur dengan acara nyanyian, campur dengan majlis grand dedah aurat, campur dengan pembaziran macam-macam lah. Itu kita kata amalan orang kita. Tapi dari segi hukum, sunnah. Jadi siapa-siapa yang betul-betul nak jaga sunnah, elakkanlah perkara-perkara yang menggugurkan betapa sunnahnya walimah ini. Majlis kenduri mengiklankan perkahwinan. Maka hak mana kita rasa ada dosa, ada kesalahan, maka bacalah tasbih tadi. Walaupun majlis tersebut majlis ilmu sekalipun. Majlis ilmu. Nah, mungkin penceramah dia tengok audiens mengantuk. Bukan kat sini, tempat lain. Dia tanya, nampak kenapa mengantuk? Maka penceramah pun buat lawak. Bila buat lawak termasuklah menipu dalam buat lawak. Kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang mereka cerita supaya orang ketawa. Maka dia pun menipulah. Dia buat cerita supaya nampaklah, bunyilah macam lawak, supaya pendengar ni tidak mengantuk dan gelak ketawa. Maka di situ dosa. Tak, saya cakap tu terang, aku tak reti buat lawak. Kalau mengantuk, senang je. Lena lah, aku tak marah. Nak lena kalau kita mengantuk. Nak buat macam mana? Saya pun kadang-kadang terlelap juga. Zaman universiti dulu lagilah. Nak kena pensyarah lecturer jenis memang straight to the point. Baca je, lena kita. Biasa kita faham tak? Hak jenis baca je tak? Tambah kalau subjek yang kita tak minat. Subjek tamadun apa? Saya ingat dulu wajib lulus. Dia panggil tamadun Asia. Lecturernya baca je, jenuh. Kena pula bulan puasa. Lena lah kita. Biasa dah tu kita faham. Jadi nak lena, nak tunggu kita buat lawak, kita tak reti buat lawak, minta maaf. Dan adanya setengah-setengah penceramah buat lawak, mereka cerita supaya orang ketawa, maka celaka. Bukan saya kata, hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata wailun makna apa? Celakalah orang yang mereka cerita. Dibuatnya cerita bohong. Nak bunyi macam lawak jenaka, maka supaya orang gelak ketawa kerananya, maka dia telah berdosa. Walaupun majlis ilmu. Maka disebut dalam buku ni, macam mana nak hapuskan dosa itu? Masing-masinglah, penceramah ke, pendengar ke, lepas pada ujung nanti, tasbih kafarah. Moga-moga Allah mengampunkan. Mungkin dia buat dalam keadaan jahil, dia tak tahu, dia ingat lawak ni tak apa, kok lawak je dah. Kecuali kalau pendengar tahu dah benda tu lawak. Dia tahu tak betul, tapi kalau dia mereka cerita, pendengar tu rasa benda tu betul, tu tak boleh. Kalau cerita Pak Pandey ni masing-masing tahu lah bohong kan. Tu tak apa. Kalau saya nak sebut cerita Pak Pandey ke, koma pun tahu, saya pun tahu tu memang bohong pun. Cuma nak gelak, nak senyum. Tapi yang dikatakan oleh Nabi tadi lah, dia mereka satu cerita yang dianggapnya betul, tapi orang rasa benda tu lawak. Dia mereka benda tu, maka orang pun ketawa. Minta maaf lah. Hadis ni pernah disebut oleh Tuan Mufti apabila orang tanya tentang, minta maaf kok ada sini siapa-siapa yang kerjaya dia pelawak, berhati-hati. Wallahu alam, saya tak pasti, mungkin tuan-tuan ada ke, saudara-saudara ke, apa kerjaya dia, apa career dia, pelawak. Berhati-hati. Kerana takut termasuk dalam, sebagaimana seorang mufti pernah menegur kerjaya sebagai pelawak, kerana dia mereka cerita supaya orang ketawa. Jadi mungkin termasuk dalam majlis ilmu, lawaknya lebih sangat sampai ketawa terbahak-bahak.
maka hujungnya nanti bacalah tasbih kafarah. Mungkin ada kalangan kita yang terlelap tu ketika guru menyampaikan syarahan atau memikirkan sesuatu di luar tajuk kuliah ilmu dan sebagainya. Maka dengan sifat kemurahan Allah telah diperuntukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapan tasbih dan istighfar tadi. Bacalah tasbih dan istighfar tadi yang akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita selama mana kita berada di dalam majlis tersebut. Itu disebut. Baik. Bawah tu dia apa tu? Itu dah keluar tajuk dah. Muka surat 74 tu dah keluar tajuk, tapi dia buat satu apa kita kata apa? Selingan lah. Sabda Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka masuklah ke taman tersebut dan nikmatilah keindahannya. Ini kelebihan orang yang berada dalam majlis ilmu. Maka sahabat bertanya, apakah taman-taman syurga itu? Riyadul Jannah. Nabi kata, kalau kamu nampaklah Riyadul Jannah, taman syurga, singgahlah, datanglah, duduklah, dengarlah. Maka sahabat ada yang pertama kali dengar, taman syurga. Apa tu ya Rasulullah? Maka Nabi kata, tempat-tempat mengingati Allah. Majlis yang mana di situ adanya bacaan Quran, bacaan hadis, bacaan kata-kata ulama. Mana di situ ada majlis zikrullah. Sesungguhnya Allah mempunyai sekumpulan malaikat yang tugasnya mencari tempat-tempat mengingati Allah. Malaikat-malaikat di langit, dia tengok kat muka bumi ni, mana tempat di situ zikrullah. InsyaAllah kita termasuk malam ni Masjid An-Naim, Taman Sulistia, termasuk dalam tempat di situ zikrullah. Ingat pada Allah. Kenapa? Kerana kita baca kitab, adanya ayat Quran, dibacanya hadis Nabi, dan kita beramal untuk kita banyakkan zikir pada Allah. Maka di situ Allah hantar sekumpulan malaikat mencari-cari dan mendoakan keampunan dosa kepada ahli-ahli majlis lain. Itu hadis itu selingan sahaja dalam kaitan dengan tajuk tadi, iaitu tasbih dan istighfar. Tasbih kafarah lepas pada duduk dalam majlis, program dan sebagainya, yang mana dia mengkafarahkan. Kafarah makna tutup. Kafarah makna tutup. Kan dalam Quran sebut orang bertaubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah, taubat yang betul-betul taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira. Perkataan ini datang lepas perintah taubat. Taubat yang macam mana? Taubat nasuha. Wahai orang beriman, mu kena bertaubat. Taubat yang macam mana? Nasuha. Taubat tu sungguh-sungguh. Bukan taubat main-main. Bukan tahu buat, tapi taubat nasuha, taubat yang serius, yang sungguh-sungguh. Ada syarat-syarat dia. Azam tak nak lakukan. Berhenti. Mula-mula berhenti. Lepas tu azam tak nak buat. Lepas tu menyesal. Lepas tu menunaikan hak sekiranya dosa tu melibatkan orang. Itu taubat nasuha. Maka Allah terus sambung ayat tadi tentang taubat nasuha. Allah beri berita gembira. Asarabukum ayyukaffira. Maka boleh mudah-mudahan Allah yukaffir. Yukaffir daripada perkataan kaffara. Yukaffiru kifarah. Allah hapuskan dosa-dosa kan. Dalam ayat lain pula, bukan setakat Allah hapus dosa tu jadi pahala. Allahu Akbar. Saya bagi contoh zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa ramai sahabat masuk Islam. Nak cerita pemurahnya Allah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Omar ketika musyrikin, banyaknya dosa dia. Tak setalis dengar nama Muhammad. Nama Muhammad aja dah pedang, aku nak pancung. Punya kita kata apa? Marahnya, bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalid Al-Walid perang Badar, dia lawan Islam. Tapi bila masuk Islam, Umar masuk Islam, Khalid Al-Walid masuk Islam. Dosa-dosa dia tu bukan setakat Allah ampun, tapi ditukarnya pula. Ditukarnya menjadi pahala. Hebat Allah Ta'ala. Punya Rahman Rahim. Banyak mana dia duk maki hamun, duk keji, duk mengecam, mengeji, menghina, maki hamun zaman musyrikin dulu. Umar, Khalid Al-Walid. Zaman sembah berhala dulu, zaman kafir dulu. Tapi dah masuk Islam, bukan setakat Allah ampun, bahkan Allah yubaddilu, Allah menukar sayyiatihim, kesalahan mereka, dosa mereka menjadi hasanat. Menjadi hasanah. Hasanah dengan makna pahala.
Allahu Akbar. Memang Allah nak bagi ampun dan Allah nak berikan pahala dan Allah nak memasukkan ke dalam syurga. Itu berkaitan dengan istighfar, mohon ampun. Baik, seterusnya ada masa lagi. Tengok muka surat 75, istighfar ketika azan maghrib. Yang ni jarang-jarang kita dengar. Mungkin jarang-jarang kita amalkan. Kalau tadi istighfar tasbih kafarah tu biasa. Kalau tadi tasbih kafarah tu mungkin biasa kita dengar, kita dah hafal, dah hafal pun, memang dah hafal doa tu, memang dah buat dah. Yang ni ada yang pertama kali baru mendengarnya, istighfar ketika azan maghrib. Antara nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia ialah penciptaan siang dan malam. Ia merupakan antara tanda kekuasaan Allah yang boleh dimanfaatkan oleh manusia secara fitrahnya. Siang adalah waktu untuk manusia bekerja, manakala malam pula adalah waktu untuk manusia berehat. Dia cerita tentang perubahan waktu, pergerakan masa. Masa ni adalah makhluk Allah Ta'ala. Masa pun makhluk. Masa tu makhluk? Ya, makhluk. Tak boleh tengok, tak boleh pegang, tak boleh rasa. Boleh tengok masa? Habis-habis kita tengok jam. Jam bukan masa, tu jam. Harap masa boleh pegang. Macam mana nak pegang? Siang malam tak boleh pegang. Tapi ia adalah makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah yang amat-amat misteri. Itu masa. Jadi kenapa dikaitkan dengan masa? Kerana azan maghrib, tajuk berkaitan istighfar ketika azan maghrib, maka maghrib dengan makna maka bermulalah waktu malam. Dalam Islam, malam bermula ialah maghrib. Maghrib tu malam. Selagi tak masuk maghrib, walaupun gelap macam malam. Ustaz, dah gelap lah macam malam gelapnya. Mungkin cuaca mendung ke apa ke. Gelap macam malam, tapi dah maghrib belum? Belum. Maka bukan malam. Tu Islam macam tu. Dia punya ilmu falak macam tu. Sebab tu puasa daripada fajar, terbit fajar sehingga ke terbenam matahari. Terbenam matahari itulah maghrib. Malam, orang tak puasa malam mana ada? Ada orang Selestia puasa malam? Tak ada. Sebab apa? Sebab maksud puasa ialah dia punya tempohnya siang sahaja. Baik, jadi bermulanya malam dengan masuk waktu maghrib. Sekarang maghrib lewat. Tak, 7 berapa? 7.28. Maka lewatlah malam tu. Dan bila berakhirnya malam? Berakhirnya subuh esok. Subuh pun lewat. Biasalah kalau maghrib lewat, subuh pun lewat. Maka itulah tempoh yang dikatakan malam. Dan dalam Quran sebut waja'alna al-laila libasa. Aku jadikan malam sebagai untuk kamu berehat. Itu fitrah dia. Tapi zaman moden ni ada orang kerja malam, siang rehat. Itu dia kata apa? Zaman sekarang ada udah kadang-kadang orang Kelantan kata tukat taki. Tukat taki habis. Siang orang kerja, kamu membuta. Malam baru kerja. Tak apalah, itu kita kata rezeki masing-masing, bahagian masing-masing. Mungkin Allah bagi rezeki dia tengah malam ke apa ke. Tapi fitrah dia waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Surah An-Naba juzuk 30, juzuk Ammah. Aku jadikan siang sebagai proses penghidupan, untuk cari makan, bekerja, cari nafkah, cari rezeki. Dan aku jadikan malam sebagai untuk kamu berehat. Itu fitrahnya. Sebagai tanda terima kasihnya kita kepada Allah yang menghadirkan malam untuk kita berehat. Malam untuk kita berehat. Tidur tu penting juga. Sebab tu ada ibadah yang berkait dengan tidur. Ibadah apa? Tahajud. Tahajud dia kena tidur dulu bang. Ada ibadah yang tidur berpahala. Ibadah apa? Solat Jumaat, hari Jumaat tu, sebelum zuhur tu dia kena tidur. Dia panggil qailulah. Qailulah ni setiap hari. Cuma saya ambil contoh Jumaat lah. Sebab nak bagi nampak dia punya ibadah solat Jumaat. Tak? Qailulah. Qailulah ni makna apa? Tidur sekejap. Sekejap dalam tempoh 15 minit. Bukan setengah jam. Kalau tidur sejam bukan qailulah. Namanya tu nama pun qailulah. Ustaz, kalau tidur sejam qailulah? Lah, lebih dah tu qailulah. Mana datang perkataan qailulah? Qailulah daripada perkataan qalil. Apa makna qalil? Sikit.
Kan Quran kata wa qalilun min ibadiyasy syakur. Quran surah Saba. Dalam surah Saba Allah kata wa qalilun, sikitnya hamba aku yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sebab tu Sayyidina Umar dia berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma bukan Sayyidina Umar, sahabat. Cuma Sayyidina Umar mendengar doa tu. Sayyidina Umar dengar sahabat dia berdoa, ya Allah Tuhanku, jadilah aku daripada orang yang qalil. Umar pelik, apa benda ni mu doa ni, tak pernah dengar aku doa ni. Maka Umar tanya, bukankah Quran kata, Allah kata wa qalilun min ibadiyasy syakur, sikit sangat hamba-hambaku yang tahu bersyukur. Maka dia nak jadi daripada hak sikit. Daripada perkataan qalil makna apa? Sikit. Qailulah kataan sama. Qailulah tidur sikit. Waktunya bila? Sebelum zuhur. Tempohnya tak lebih 15 minit. Tidur pun jadi sunnah. Tak? Tidur. Qailulah. Cuma kat Perak ni, hari Jumaat kerja. Kadang-kadang saya sendiri pun susah nak tidur. Kalau negeri yang tak kerja Jumaat tak apa tak. Kalau kerja kadang-kadang sibuknya nak jabat lagi, kerja, balik sekolah, mudah waktu zuhur masuk dan sebagainya. Pandai-pandailah uruskan masa. Ambillah sunnah tu. Tak? Sunnah tidur. Tidur pun sunnah. Ya. Tak? Dapat pahala. Tahajud tadi. Tahajud dia kena tidur. Kalau berjaga tak langsung tak tidur, dia tak jadi tahajud. Dia tak panggil tahajud lah. Dia panggil solat apa? Solat sunat biasa. Nak bertahajud, kena tidur dulu, walaupun sekejap. Baik, jadi malam untuk kita berehat, maka ada doa yang Nabi sunnahkannya, tambahan pula di sepanjang siang hidup kita sudah pasti terkait dengan dosa-dosa. Tengah siang, urusan kerja, urusan bermuamalah, urusan bersama rakan-rakan pejabat, urusan bersama antara kita dengan suami isteri pun kadang-kadang macam-macamlah kita ni manusia terdedah dengan dosa. Dosa-dosa ini sewajarnya kita mohon Allah ampunkan apabila berakhirnya siang dan menjelangnya malam. Berakhirnya siang makna apa? Berakhirlah siang, siang berakhir dengan maghrib. Masuknya maghrib, berakhirlah siang, maka bermulalah malam. Maka di situ berdoalah. Antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi hadis yang diceritakan oleh Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Insya-Allah masuk, saya laju sikit lagi nak habiskan hadis ni. An Ummi Salamah qalat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula 'inda adhanil maghrib. Kata Ummu Salamah. Ummu Salamah mana siapa? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi salah seorangnya Ummu Salamah. Dia kata apa? Rasulullah mengajar aku sallallahu alaihi wasallam berkata ataupun berdoa. Bila tu? Inda adzanil maghrib, ketika azan maghrib. Nak doa apa tu? Allahumma inna hadza iqbalu naharika. Inna hadza iqbalu lailika wa idbara naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Daripada Ummu Salamah, Rasulullah SAW telah mengajarkan aku untuk berdoa ketika azan maghrib. Ni dia bukan jawab jawab lain. Jawablah juga. Allahu akbar, jawab. Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh juga ditambahkan doa ni pada doa selepas azan ataupun ketika inda. Lebih afdal ialah ketika, bukan selepas. Kalau Allahumma rabba hadhihi ad-da'wah tu selepas. Itu ba'da azan. Ba'da azan ada doa dia. Semua kita hafal lah tu, doa yang mana Nabi janjikan syafaat. Jangan pandang remeh doa selepas azan. Kerana inilah amalan yang Nabi menjanjikan syafaat. Siapa-siapa nak syafaat aku, jangan tinggal doa selepas azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah sampailah innaka la tukhliful mi'ad. Tu selepas. Yang ni bacaan inda, ketika azan dilaunkan. Jawab juga. Hayya 'alas salat, kita pun jawab la haula wala quwwata illa billah. Dan sepanjang azan tu masukkan doa tadi, Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbara naharika wa aswati du'atika faghfirli. Ya Allah, inilah berakhirnya siangmu ya Allah. Dan inilah juga waktu bermulanya malammu ya Allah.
dan berkumandang aswat. Aswat mana apa? Aswat. Suara doatika yang menyeru. Maknanya suara Bilal, suara muazzin. Berkumandangnya suara-suara pendakwah. Pendakwah tu mana apa? Yang menyeru. Siapa yang menyeru? Muazzin ataupun Bilal. Maka apa dia minta? Faghfirli. Maka aku minta ampun. Ya Allah. Faghfirli, maka ampunlah dosaku. Maka di situ ada doa yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang belum hafal boleh hafal dan boleh amalkan insya-Allah. Maknanya kita mulakan malam kita dengan minta ampun. Dengan doa tadi. Mulakan malam, bila bermula malam azan maghrib. Mulakan dengan apa? Dengan minta ampun. Faghfirli. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keampunan kepada sesiapa yang membaca doa ini ketika muazzin menyebut kalimah syahadah dalam azannya. Ada lagi riwayat menyebut. Yang ni riwayat Muslim. Riwayat Muslim kuatlah. Sahih Muslim. Nombor 2 selepas Bukhari. Nah, hadis-hadis sahih, yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim. Makna hadis ni kuat. Nabi kata siapa-siapa baca raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ketika syahadahnya Bilal menyebut syahadah, syahadu an la ilaha illallah, kita pun jawab syahadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka riwayat menyebut, hadis sahih riwayat Muslim, Allah ampunkan dosa dia. Syarat buat dengan ikhlas, istiqamah, insya-Allah mengamalkan sunnah, Allah ampunkan dosa kita. Itu pada lafaz syahadah pada lafaz syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sahih. Ada dulu saya sekolah menengah dulu, dia diajar satu amalan tetapi tak sahih, iaitu lafaz asyhadu anna Muhammad. Tuan-tuan pernah buat tak? Untuk jaga mata. Asyhadu anna Muhammad, kalau azan tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia pun baca ya basiran bila hadaqatil ihfaz ainiya. Dia baca kat kuku dia ni, dekat ibu jari ni. Baca, lepas tu dia pun sapu dekat mata. Itu amalan untuk menguatkan mata, bagi terang. Tapi tidak ada nas. Maknanya kata tidak sahih lah, tidak ada dalil. Yang ni ada dalil. Yang ni lagi kuat ketika azan. Cuma yang ni azannya azan maghrib sahaja. Yang tadi yang doa ajar, orang tua doa ajar tu setiap kali azan. Maka kamu bacalah ya basiran bila hadaqah ihfaz ainiya wa nawwir. Ihfaz ainiya, jagalah mataku. Siapa-siapa nak terang mata lah. Boleh beramal, tapi jangan sandarkan kepada Rasulullah SAW. Jangan kata itu sunnah. Jangan kata itu ada fadilat dia. Jangan kata itu. Tapi kalau nak beramal dengan keberkatan bacaan ya doa tadi, ya boleh aja. Tapi dia tidak ada dalil. Yang ni kuat. Ketika Bilal melaungkan azan maghrib, syahadu an la ilaha illallah, maka kita pun sebutlah sebagaimana biasa kita jawab azan dan tambah raditu billahi rabba, aku redha Tuhanku Allah, wa bi Muhammadin rasula, aku redha Muhammad itu rasulku, wa bil islami dina, dan aku redha Islam agamaku. Wallahu alam. Cukup setakat tu, insya-Allah dah masuk. Dua tajuk pun jadilah malam ni. Kepada yang sudah beramal, teruskan beramal, semoga istiqamah. Kepada yang belum beramal, pakat-pakat beramal, semoga jadi sebagai bekalan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Cukup setakat tu, kita sambung pada bulan hadapan ke bila? Hari Sabtu ni kita sambung pada subuh, kuliah subuh hari Sabtu ni kita sambung lagi pelajaran seterusnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asri.